Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung kita punya example tu. Mungkin ada yang confuse macam mana kita nak lukis. Okey, so saya akan bagi banyak contoh. So jadinya benda ni awak memang kena buat. Kalau awak tengok aja macam tengok wayang, memang takkan selesai lah. Benda memang you takkan faham. Okey, so saya punya ni kalau tak nampak boleh zoom lah. Mungkin saya pun masalah juga. Saya lukis saya tak boleh pakai marker. Sebab nanti saya nak baca, nanti tak accurate lah pula kan. So saya nak tunjuk awak step by step dari A to Z. Macam mana you from start and then until you kena baca lah daripada drawing awak tu. Okay, so kita sambung kita punya ni. Kita tengok example 2. Okay, so rasanya macam kita example yang saya bincang sebelum ni semua example yang dalam buku kan, yang ada solution. Ni hari ni kita bincang yang tak ada solution lah. Macam tak mencabar pula kan. So kalau buku yang kuning tu awak buka buku surat 88 tutorial 3. Okay, tutorial 3. Okay, kita baca soalan ni. B rotates anti-clockwise 500 radian per second. Find the velocity of piston C, velocity of length BC relative to B, and the angular velocity of length BC. Dia nak velocity of length BC, lepas tu dia punya angular velocity of length BC relative. So ada tiga lah. Okay, satu velocity of point C, lepas tu yang dua lagi tu dia nak velocity of length, tapi satunya in linear, satu lagi angular. First thing first yang awak kena buat adalah, kalau you lupa tengok balik SOP. So first, yang mana link, mana slider, mana fixed point, right? So gambar ni lebih kurang macam soalan yang sebelum ni. Okay, ni AB is link, BC link, C tu adalah slider. Okay, fixed pointnya satu lah dekat A. Okay, so kita dah identify dia ada dua link and then satu slider. Fixed pointnya dekat A. Now apa kita buat adalah lukis space diagram. Alright, first kali untuk lukis space diagram, space diagram awak kena create scale. So nak create scale, macam nak create scale, tengok balik awak punya soalan ni, cari ukuran yang paling besar. So kat sini AB 80 mm, BC 200 mm. Dua ni sajalah, jarak A ke C tak ada. Okay, so kita kena make sure drawing ni muat dengan kita punya kertas. Okay, saya ulang sekali, kalau bertindan tak ada masalah. Okay, cuma calculation saja saya tak nak you tindankan dengan drawing. Nanti saya pening saya nak cari you punya answer. Calculation satu page, drawing satu page. So kita ada 80, 200. So kita ambil 200 lah. First sekali create scale. Okay, create scale. So kat sini you buatlah mana-mana calculation. Okay, contoh kat sini 200 mm. Tu you kena bundarkan. Sini tak payah bundarkan lah. Memang dah 200 lah. Okay, so untuk 200 awak tahu 200 adalah yang paling besar kan. Ni ukuran yang paling besar. So 200 you nak jadikan dia berapa? Yang kata yang cantik-cantik lah. Dia punya ni kita mungkin boleh buat dia 10 atau mungkin boleh buat dia 15. Boleh ke 15? Okey, 15 takut dia terkeluar daripada kertas. So nak play safe, kita ambil saja 10 lah. So 200 ni kita nak tukar dia kepada 10 cm. Ni mm 10 cm. You tak payah tukar unit lah. Sebab ini adalah ukuran sebenar, tak ada masalah pun. Kita nak buat scale, kita bukan nak masukkan dalam formula. Okey, nak create scale saja. Okey, so jadinya 200 kita jadikan dia 10 cm. So therefore kalau 1 cm berapa mm? So macam mana? Kira lah. Kira. Saya kira tau. Buat. Janganlah tengok aja. Itu yang jadi tak faham. Kelas macam ni memang susah lah. Kalau saya duduk depan awak, saya akan tengok awak buat. Dah macam ni, saya nak tengok macam mana. Okay, so itu terpulang pada awak. Bukannya awak tengok saya punya video 3 jam, 4 jam semua tu awak tengok sekaligus. Bila besoknya nak test. Bukan bukan. Saya dah habis ajar. Saya akan bagi masa awak seminggu untuk awak praktis. Lepas seminggu barulah awak dah siap submit assessment ke apa semua, baru saya test awak punya kefahaman awak. Okay, so saya bagi masa. Tak adalah saya habis ajar besok terus test. Saya bagi masa untuk awak praktis. And then awak boleh tanya juga during tu 1 week tu. Okay, so macam mana nak kira. Ni tu 1 bagi 10 darab 200 lah. Ataupun ikut awak lah macam mana. Kalau ni macam ni punya soalan, macam mana awak punya tu kan. Saya tak tahulah awak. Ini saya pegang daripada dulu lagi macam ni. Saya macam ni lah. Tak kisah asalkan dia punya betul. So kalau 1 cm kita akan dapat 20 mm.
Okay, so therefore kita punya scale kita adalah ini saya dah print, saya dah untuk awak punya drawing. Okay, better lah nak cepat awak pakai graph paper. Okay, untuk graph paper ni kalau you tak malas nak beli, you print saja, search printable graph paper. Cuma mungkin awak akan jumpa yang dalam inch. Macam ni dalam inch ni dalam inch. Tak kisahlah, kita bukan nak, misalnya kita just nak dia punya line sahaja. So now kita dah dapat scale buatlah kat mana-mana yang awak rasa ni. Kita dapat scale 1 cm equal to 20 mm. Scale kotakkan dia. So ini adalah untuk space diagram punya scale. Okay, next ni kena buat kotak ni. Satu markah kat sini. Alright, now kita lukis lah. Okay, sebelum lukis you kena convert dulu. Convert dulu yang mana nilai tadi. So 200 ni tadi jadi 10 cm. Lepas tu kita ada lagi satu value. Untuk 80 mm ni dia akan jadi, convertkan lah ikut scale ni. Kita dah buat scale kan tadi. Ini adalah dia punya reference saja. Dapatkan scale ni. Bila dah dapat scale, sebarang calculation, yang lain semua kena refer scale yang awak dah create ni. Alright. Okay, so 80 mm berapa cm? 1 cm sama dengan 20 mm. Kalau 80, so 80 bagi 20 lah kan. Okay, darab 1. So 4 cm. Okay, dah dapat dua-dua tu. Kita boleh ni lah. Okay, so first kali. Okay, sebelum tu sudutnya berapa? Tengok sudutnya ni. Sudut dia 50 50 macam tu. Soalan ni. Alright. Buatlah lainnya dekat mana-mana kat sini, tak ada masalah. Kat sini senang dah ada dia punya blok tu. Awak buat saja line sini line dot line dot line. Okey, katakanlah kita ambil titik A nya kat sini lah. A nya kat sini. A. Now kita nak buat 50. Saya pakai 50 sini ni betul ke tidak line ni? Jangan saya ingat. Alright. So 50 hanya adalah sini. Okey, tarik dah dulu light je. Okey, itu kita nak dapatkan dia punya jadi berapa? 10 cm. Okey, 10 cm. Okey, betul-betul kena ngam dengan titik ni, bertandakan. Okey, so situ tu. Ini adalah titik B. Ini adalah B. Next, C lah. C panjangnya berapa? Saya silap tengok saya dah silap. Yang AB ni sebenarnya 80. So 80 adalah silap. 80 sebenarnya 4 cm. Silap. Dah buat balik. Kalau awak ada dengan saya buat sama-sama, awak nampak lah kan. Silap puan, salah puan. 4 titik ni ke sini. Ni salah. B. Alright. Okay, ni B huruf besar sebab dia adalah phase diagram huruf besar. Kenapa? Sebabnya awak ada 3 drawing phase, velocity, acceleration diagram. Dia ada 3. So saya kena, kadang-kadang awak punya velocity kat sini, so acceleration kat tengah. Saya confuse. So kena ada beza lah. So sini huruf besar, velocity diagram huruf kecil, acceleration diagram ada prime. Itu dia punya beza dia. Alright. Now lagi satu 10. Okay, 10 Sini titiknya. Okay. Sudah. Ni kau tak nampak, kena straightkan dia. Okay. Titiknya tu sambung di sini ke B tu tadi. Ni B. Okay. So saya bold kan. Tuan nampak ni yang sebenar. Wah, salah lagi. Ni bukan titik ni, sini itulah. So kalau you pakai pensel, pakai pen, saya takut awak tak nampak pen. Patutnya pakai pensel lah. So boleh padam ini yang sebenarnya. Dah salah lagi. Right? Kalau pensel dia boleh padam. Alright, saya bold kan. Okay, itu dia. Okay, ini adalah penting Ni ada sudut ni. Ini pun ada sudut. Ni bukan Ini ada sudut, ni ada sudut. Benda ni nanti awak buat sekali je 50. Lepas tu tak payah dah. Taruh tepi protector. Kan awak tarik saja. Okay, so ni A, B and then kat sini C lah. Sini C, slider. Ni slider punya motion. Slider punya motion. Kurus je macam ni lah. So untuk slider punya motion, dia memang follow grid ni kan. Follow grid. So nanti awak just tarik je lah. Senang. Okay. That's why senang pakai graph paper. Okay. Okay, next. So space diagram dah siap. Okay, cuma satu je yang belum ada adalah dia punya yang ni yang segala-galanya. Okay, saya dah bagi tahu semalam yang ini adalah dia punya segala-galanya puncanya. Okay, dia punya ke mana arahnya. Okay, so kalau tengok gambar ajar dia macam confused kan. Ni confused ni. So the crank AB. So AB tu adalah crank. So crank ni lah yang akan menggerakkan mekanisme ni. So AB ni pusing ni ke mana? Tengok atas AB ni. So maksudnya AB ni adalah
counterclockwise. Dia gerak macam ni counterclockwise. Alright. Okay, so maksudnya kalau you confuse ke atas sana, dia punya direction ke sini lah dia. Macam tu je lah. Dia punya omega equal 500 radian per second. Alright. Omega 500 radian per second. Ni soalan pasir Okay, so omega dah. So maksudnya untuk space diagram kita dah settlekan buat. Okay, so 500 radian per second ni lah yang akan menjadi starter dia untuk lukis velocity diagram. Okay, kalau tak ada ni memang tak ada lukis lah. Sebab awak tak ada nilai, satu pun tak ada nilai. Kalau ada satu, yang lain you drag sahaja. Okay, at least ada satu ni of course ada lah. At least motor yang bergerakkan ni kita tahulah berapa dia punya speed dia. Okay, kat sini crank lah. Alright, so kita dah tahu satu. So yang ini adalah in radian per second. Lagi satu tadi dia punya angular velocity. Yang lagi satu penting juga adalah directionnya. Ni directionnya counterclockwise. So kalau untuk ke sana lah. Kalau VAB, saya cakap, okay, yang awak nak lukis velocity and acceleration ni adalah awak lukis vector. Vector kita mesti ada magnitude and direction. Baru kita boleh lukis complete this point to another point. So macam A point to B point, okay, kita nak lukis dia kena ada dua. Tu magnitude, satu direction. So kat sini direction kita dah ada ni orange color ni. Ini dia punya direction. Magnitude-nya apa? Ni magnitude dia 500 radian per second. Okay, so untuk lukis velocity diagram, kita kena convert lah 500 radian per second kepada meter per second. So macam mana nak convert? Convert macam semalam lah. Given omega equal 500 radian per second. Semalam dalam RPM, yang ni dalam radian per second. So nak tukar V, apa lagi V? Okay, untuk dapatkan V equal R omega lah, ataupun R untuk crank. So R crank adalah panjang crank lah. Saya dah tunjukkan crank ni macam mana. Crank dia pusing macam ni. So AB dah dia punya R lah. So R adalah 80 mm. So you tukar kepada ni AB Darab AB darabkan dengan omega. So AB kita adalah 80 mm, convert dia jadi 0.08 meter. Omega 500. Okay dah, berapa? Kira 0.08 darab 500, 40. So kat sini 40 meter per second lah. Senang sangat lah. Nak create scale. Okay, now kita nak ni dah settle. Done. Next, velocity diagram. So velocity diagram kita have to find V dah. Next kita create scale daripada nilai velocity ni. Okay, so daripada sini create scale, so kita gundakan. Conteng je lah dekat ni, tak masalah. Okay, untuk 40 meter per second ni, okay, untuk velocity diagram you tak boleh potong-potong ngam dia punya paper lebar ni. Tak nak lah ambil 20 sebab awak ada nak tarik-tarik lain juga kan. Agak-agak 10 ke, okey lah. So kalau 40 ni yang sesuai, 40 ni kita nak bundakan dia jadi berapa? Jadi 50 boleh tak? Cuba. So kita bundakan dia jadi 50 meter per second. Untuk 50 meter per second ni kita nak, faham maksud saya? Kita bundakan untuk nampak senang lah nak create scale. Untuk 50 ni of course kita jadikan dia 10 cm lah. Okay, faham tak? 10 cm. Yang orange ni maksudnya dia temporary sahaja. Pas habis scale terus delete ni. Jangan ada pun, takut nanti awak confuse. Ni nilai mana pula? Kan ini just untuk you nak bundakan dia saja untuk you senang create scale. Okay, so 50 kita jadikan 10 cm. So kalau 1 cm berapa? Okay, so kat sini soalan ni tak ada bagi untuk scale kan. You kena create scale yourself lah. Okay, so 1 so jadinya 1/10 darabkan dengan 50 lah kan. So dia jadi 5 meter per second. So inilah dia punya scale-nya. Dah. Okay, alright. So you boleh lukis lah dia punya scale dekat sini. 1 cm 5 meter per second. Apa-apa yang berkenaan dengan drawing lepas ni, you kena refer scale yang awak dah create ni. Maksudnya drawing ni, ini scale dia. Okay, drawing ni, ini dia punya scale. Jangan nak tengok-tengok lain dah. Okay, sama juga yang ini. Yang ini hanya assumption saja. Yang ini ni. Dah, ini just untuk macam nak create scale. Kalau ini padam, apa biarkan je lah. Cuma awak, mindset awak tu, jangan fikir dah buat light-light je untuk calculation awak je. Alright. Okay, now kita dah boleh start lah. Macam nak start, awak kena tukar ni kepada cm. 40 cm. Scale kita 1 cm equal to 5 meter per second. So kalau 40 meter per second berapa? Okay, 40 bagi 5 lah kan. 8. So kat maksudnya sini adalah 8 cm. Alright, dah.
Dah. So, dapatlah lukis. Kenapa dapat lukis? Sebabnya dah complete direction ada, magnitude ada. Magnitude berapa? Magnitude 8 cm. Alright? Dah boleh lukis. So, kat mana nak mula dulu? Mulakan dengan bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pindahkan arrow yang orange ni ke sini. Pindahkan. Pindah. Tak ada apa-apa dah. Pindah. Tak payah cakap banyak. Pindah. Perpendicular. Sekarang ni confuse, check balik SOP. Create sikit dah. Ni dah. Fix point. Okay. Fix point kat mana? Fix point kita A. Okay. Sekarang ni kita nak pindah AB. Kenapa nak pindah AB? Sebab dia dah complete. Ada magnitude direction. So, kita pindah ini dulu. Sebab AB ni adalah link. So, link mesti perpendicular. Okay. So, maksudnya kalau you blend, cuba tengok. Sekarang ni, ini parallel, sini perpendicular. Okay. Perpendicular. So, macam mana perpendicular nak pindah ke sini? Okay. Pindah ke situ. Jadinya awak pusing lah. Macam ni. Okay. Lagi satu tips. Tips arahnya ke sana. Maksudnya bila arahnya ke sana. Okay. Arahnya ke sana. Maksudnya drawing dia. Okay. Bila arah dia ke sana. Maksudnya drawing dia akan pergi ke sana. Maksudnya kalau you start ke sini, dia akan pergi ke sana. Kalau you start ke sini, dia akan pergi ke dia kan tak muat kertas. Kena padam balik. Kena buat baru. Itu tips dia. Jadi make sure fix point dia area sini lah. Kat sini. Okay. Cuba kita letakkan. So kalau macam ni, kat sini. So macam ni kita nak pindahkan ke atas. Dia pusing kalau dia tak ada masalah. Macam tu. Macam ni pun boleh. Okay, kan dah dapat tu kat mana nak letak. Tak kisah, tak mana. Naik atas sikit ke. Sebab nanti ada acceleration diagram kat sini contohnya. Okay, so sekarang ni dah perpendicular. Kalau tak, kalau nak bawah sikit, macam mana nak buat? Okay, alhamdulillah ni. Tahan dia ni, tekan. Dah pindah. Dah dapat bawah sikit. So sekarang dah dapat bawah. Tariklah. Buat light-light je dulu. Okay, macam tu. Tarik sepanjang-panjangnya. Okay, now kita pilih fix point. Fix point ni kat sini lah. Of course. Jangan tengok arrow ni sebab saya tak betul-betul buat dia perpendicular. Sebab tu dia tak nampak macam selari. So, ni anak panah kan? Anak panah ni pindah sini. Okay. So, dia jadi macam ni lah. Tu dia. Okey. A nya kat mana? A nya kat sini lah. Okay. Kenapa A kat sini? Titik fix point, arah dia mesti keluar. Dia tak ada masuk. Sebab semua velocity atau pergerakan dia memang merujuk kepada A. Fix point. Benda tu yang fix point ni akan macam pegang lah. Link tu. Alright. So, sini adalah titik A. Titik A. A. Okay. Okay, so sekarang ni ini adalah drawing AB of direction. Magnitude dia mana? Magnitude dia berapa tadi? Magnitude dia 8 kan? So 8 lah. 8. Tu 8? 8 lah. Okay. Kat sini. Okey, dah. Tu dah dapat point B. AB ada magnitude and ada dia punya direction. Okey, so dah dapat kat sini B ni adalah VAB. Okey, VAB dah settle. Okay, sekarang ni abaikan saya tak ada padam. Okey, so now dah. Okey, sekarang ni macam biasa saya suka slider. Slider senang Slider must be parallel to its motion. Parallel lah. Tarikkan saja. Okay, so A kita ni kat sini tadi. So follow je lah. Sebab dia dah ada grid tu, dah ada line. So jadi tarik sama dengan motion. Okay, sebenarnya macam nak tarik. Okay, ada yang confused macam mana nak tarik ni. Ni A kan? Ni slider. Ni A. Okay, slider masih jumpa A. Ni A kan? Tarik je lah. Tarik dia tak kisah. Tarik je sepanjang-panjang. Tarik aja. Kita tak tahu dia ke sana ke sini. Tapi kita tahu drawingnya arah ke sana. That's why kita mula dari sini tadi. Tapi maybe dia sana. Tarik je lah. Tarik di sepanjang A. Tarik je di sepanjang A. Sebab kita tak tahu titik C nya kat mana, kita tak tahu. Alright. So now AB dah lukis, AC dah lukis, tapi yang ini adalah dia punya direction sahaja, magnitude kita tak tahu. So macam mana kita nak tahu magnitude AC ni? Kita kena lukis BC dulu lah.
Macam nak lukis BC. Untuk kes ni BC hanya kita dapat direction saja. Directionnya ke mana? Directionnya adalah perpendicular. B kan, kita tahu BC ni adalah link. Link nak draw velocity adalah mesti perpendicular dengan link. So kita cari titik B. Saya ulang sekali, kita nak lukis BC. Okey, cuba cari titik C kat drawing awak ni. Ada tak titik C? Titik C tak ada. Yang ada adalah titik B. So terus fokus pada titik B, tarik sahaja line perpendicular ke titik B. Okey, ni kita dah buat dia perpendicular kan. Mana titik B? Macam mana nak mudahkan awak drag yang benda ni. Benda ni tekan kuat-kuat. Okey, cari titik B. Cari titik mana titik B? Titik A. Tu dia. Ni titik B. Lepas tu tarik Tarik sahaja. Mesti tepat-tepat Okey, dah. Point dia. Okey, now tarik tarik. Bila punya tarik je lah, tarik sampai habis. Sampai atas. Sampai kat meja kawan awak sebelah. Okey. Tarik sahaja. Okey. Okey, so bila dah tarik tu, now kita jumpalah titik dia. Titik dia kat mana? Yang persilangan. Macam slider tadi, kita tak tahu kan dia belah sana ke belah sana. Yang tahu dia jumpa titik A. Sebab dia jumpa titik A. Okey, belah sana ke? Belah ke utara ke selatan. Jadi kita tarik sahaja. Yang ni pun kita tak tahu C nya kat mana. Ke sana ke sini. So kat sini dia jumpa kat sempang ni. So ini adalah titik C. Dah dapat. So macam mana nak lukis arah dia? Lukis arah dia. Ni markah arah ni. Arah dia ni fixed point. Fixed point mesti keluar. Yang ni tak ada masalah. Nak buat ke mana tak ada masalah. Sebab ini dia maybe merujuk kepada A juga atau merujuk kepada C juga, dia punya motion gitu. Alright, so dah settle. So tulis lah. Yang ini adalah VAC, yang ini adalah VEC. Okay, dah siap tu. Kalau nak senang lagi, awak terus ukur lah. Ukur ini berapa cm, ni berapa cm, ni berapa cm. Yang itu nanti untuk acceleration nanti kita kena ukur semua berapa cm, then baru kita boleh lukis yang acceleration diagram. Alright, so tengok soalannya. Soalan dia tadi, dia nak apa? Find the velocity of distance C, velocity of length BC relative to B and angular. Okay, alright. So soalan dia nak BC berapa, dia nak BC berapa, and then dia nak omega BC berapa. Ni soalan dia. Okay, so macam mana nak cari VC? Okay, macam semalam saya bagi tahu. Okay, velocity ada dua, satu point, satu length. Macam mana nak cari velocity of point? Macam mana nak cari velocity of length? Nak cari velocity of point, dia mesti refer velocity diagram, cari titik point yang dia nak. Point yang dia nak adalah point C. Just ukur jarak C to A. Berapa cm? Dah dapat cm, convert. Silap. Ini bukan scale-nya, ini scale dia. Okay? Dah dapat berapa cm, convert kepada scale yang velocity, terus dapat. Macam tu saja. Untuk soalan seterusnya adalah VBC. BC. Ukur je jarak B to C. Dah ukur dalam cm, convert kepada scale, terus dapat. Kan senang je kan. Yang sini aja yang kena hati-hati. So hati-hati dapatlah. Okay, so now macam nak cari BC. Okay, kena tulislah from velocity diagram AC. Okay, jarak AC berapa? Macam ni. Okay, ukur lah. Dia dalam 7.9 velocity diagram. AC is cm, 7.9 cm. Okay, therefore convert dia punya scale. So 7.9 bagi ke darab. Darab lah 5. So dia jadi 39.5 meter per second. Okay, done. Alright, next BBC. Okay, from velocity diagram. Okay, ukur panjang 5.35. Alright, BC equal 5.35 cm. Okay, therefore convert 5.35 darab 5 lah. So dia jadi 26.75 meter per second. Okay, dah dapat. Now omega BC. So untuk jawapan ni mungkin dengan saya, mungkin awak ada ralat apa-apa, tak ada masalah. Kita boleh sikit-sikit. Let's say you dapat 28 ke, boleh 28 meter per second, tak ada masalah. Jangan sampai 30 30 tu dah jauh lah. Okay, kalau kata 23 pun agak jauh, tapi kita tengoklah kalau ini jauh, yang ni jauh, tu macam besar lah you punya error tu kan. 24 still boleh lagi. Okay, next omega BC. Macam mana nak cari omega BC? Kita dah ada dalam V. So pakai formula ni lah. V equal to R omega. Ni R ni yang mana? So kita nak VBC. Ini mestilah BC penjarak lah.
BC darabkan dengan omega BC. So therefore omega BC equal BBC over BC. 26.75 bagikan dengan jarak BC kita yang sebenar. Ni yang sebenar ni. Beratus kan. So convert dia 0.02 lah. 0.02. So berapa jawapannya? Okey, bagikan dengan 0.02. So dia dapat 1337.5 radian per second. Dah. Salah bukan 0.02. Kan dah salah lagi. Adalah 0.2 bagi 0.2. So 133 133. Dah salah ini. So therefore omega BC equal to 133.75 radian per second. Ni jawapan dia yang sebenar. Alright. Okay, kita sambung example 3. Okay, kita ambil yang tutorial 3. Number 3. The crank OA revolve clockwise at 500 revolution per minute. Find the velocity of piston B and the angular velocity of link AB about point A. AB mana AB? Ni AB. The crank OA adalah crank. Okay, AB adalah connecting rod lah. Okay, so find the velocity of piston B and the angular velocity. Okay, lebih kurang je soalan tadi. Mungkin saya nak tunjukkan example ni sebab nampak pelik je kan. So macam ni macam mana nak buat. Okay, sebenarnya untuk chapter ni pada saya dia sangat menarik. Dia sebenarnya you datanglah macam-macam mana link tu sekalipun. Contohnya link tu macam ni tu pergi sana pergi sini pergi sana sini ke sana ke mana ke, kita boleh lukis asalkan you ikut SOP. Okay, and then nak lukis dia adalah vector, dia mesti ada magnitude and direction. Okay, itu saja. So you just follow je SOP nya, you boleh buat. Alright, ini masalah dia you tak ikut SOP. Itu buat apalah. Kita dah bagi SOP dah. Ni awak tak ikut, fikirlah sendiri. Saya dah bagi guideline, awak hanya perlu ikut and practice. Okay, itu saja. Alright, so macam tadi example 3. Okay, kalau you tak practice memang tak boleh buat. Saya pun kalau tak practice memang tak boleh buat. Kita tengok SOP kalau you tak ingat. Okay, so macam tadi kita dah identify which one is link, which one is slider, which one is fixed point. Fixed point kita adalah O. Space diagram, create scale. So now first thing first, you have to draw space diagram untuk soalan yang ketiga ni. Dan kita tengoklah data apa yang ada. Dia punya ukuran apa yang ada, cari yang paling besar. So OA adalah crank, dia punya panjang dia 100 mm, AB 300 mm. Okey, maksudnya sekarang 300 itulah yang paling besar. Okey, so buatlah contenglah mana-mana. Kita ada 300 mm, kita ada 100 mm. Okey, now create scale. You kena ambil yang paling besar, kena bundarkan dia kepada berapa yang lah. Okey, kalau dah 300 ni, okey, you bundar, maksudnya kita jadikan dia 500 lah. Bundarkan dia jadi 500 mm. Kalau 200 kan kecil lah kan. Bundar jadi 500. So yang ini bukan nilai mana-mana. Dia just untuk you create scale saja. Okey, 500 mm. Okey, untuk 500 mm of course ambil 10 lah. Safe play safe. Ambil je 10 cm. Jadikan dia 10 cm. Dah tu kalau 1 cm berapa mm? Macam tu lah, macam tadi. So jadi macam mana? 1 bagi 10 darab 500 lah. Okay, 50 mm lah. Macam tu, right? So ni adalah dia scale dia. Alright, faham Kalau tak you tengoklah banyak kali, ulang banyak kali saya punya video. Okay, now dapatkan lagi printable graph paper ni. Buatlah scale tadi. Scale awak tadi berapa? 1 cm equal 50 mm. Ini adalah scale untuk space diagram. Okay, so yang tadi saya lupa bagi markah. Ni markah dia. Ni satu. Ini ada satu. Draw betul. Yang ni pun draw betul. Lepas tu ini pun betul lah. Slider direction 1. Lepas tu yang sini BBC, yang ni VAB betul, VAC betul. Direction 1 markah. Ya, berapa? 1, 2, 3, 7, 8, 9.
9 je sudah. You tak ada pakai formula, you just tarik saja. Ni kaedah create scale. Yang ini ni 2 sini. Okey, 40 ni 2. Okey, so yang sini ni 1. Ni 1. 1. Baca daripada ni convert. Okey, 1 2 4 6 7 8. So 8 tambah berapa tadi? 9 17. Dia akar dia lebih kurang macam tu lah, 15 macam tu. Alright. Mungkin ada yang setengah ke belah satu lah lebih kurang. So ni tadi marking tadi. Okay, now balik pada yang ini. Okay, so scale kita dah buat. Okay, next apa? Kalau lupa tengok SOP. Next apa? Space diagram, create scale dah buat. Lukis lah, lukis space diagram. Macam nak lukis? Buat tukarlah dulu ini kepada cm. Ini yang tadi hanya untuk buat scale sahaja. Kenapa saya tekankan scale ni? Sebab tak tahulah kenapa. Awak bila soalan tu tak ada, kalau ikutkan dalam awak perasan dalam banyak-banyak soalan tu dia ada bagi scale. Yang itu mungkin senang lah. Tapi kalau tak ada bagi scale, macam mana awak nak buat? Kena praktis lah. Tunjukkan macam mana nak buat scale. Okay, so yang ini dah settle Jangan tengok langsung yang ni dah. Yang ni just untuk create scale saja. Nilai ni abaikan. So, untuk 300 mm ni convert into cm lah. Mana tadi scale awak ni? Sekarang kita dah buat scale. Tak payah tengok ni dah. Tengok ni. 1 cm equal to 50 mm. So kalau 300 berapa? 300 darab ke bagilah. Bagi dengan 50. Okay. So dia akan dapat 6 cm. Yang ni 1 cm lah. Okay, macam tu. Alright. Macam agak kecil lah kat sini sebab kita mudahkan dia ni kan. Tapi boleh lagi lah. So now kita tengok lah macam mana nak lukis. Sini 6, sini 1 cm. And then dia punya ini adalah 45 degree. Mana satu dulu yang nak lukis, awak mesti lukis yang fixed point dulu lah. Sebab dia ada sudut kan. Boleh juga nak lukis yang slider dulu pun boleh sebab dia straight. Dia pun ada straight macam tu kan. Boleh juga. So mana-mana sahaja dulu. Let's say kita nak lukis ni dululah. Fixed point dulu. So fixed point kita, ni senang lah. Grid ada grid dia ni kan. Buat je light-light. Sebab ini hanya nak tunjukkan dia punya apa sahaja. Tunjukkan ini bukan link. Kalau dot-dot line tu bukan link. Link adalah dia mesti straight line. Kalau dot-dot tu bukan link. Okay, so 45. Kalau 45 you boleh ambil bucu ke bucu lah. Kotak yang kecil-kecil ni bucu ke bucu. Tarik dia bucu ke bucu. Jangan salah jangan salah. Tarik bucu ke bucu pun salah. Awak ni belajar sebenarnya daripada UPSR. Okay, light-light je. Sebab apa kita nak dapat ukuran dia. Daripada awak belajar daripada UPSR, daripada ni lah darjah 1 tadi kah. Sebenarnya awak belajar untuk tidak buat silap. Betul tak? Daripada UPSR awak belajar, cikgu ajar awak. Ini yang betul dia. Yang ini jangan buat silap. Awak belajar sebenarnya awak belajar untuk tidak buat silap. So, jadi kehidupan kita ni diajar untuk daripada kecil sampailah ke ni lah. Buat yang betul lah maksudnya kan. So apa-apa pun kena buat yang betul lah. Yang salah jangan buat. Macam tu. Berapa tadi? 1 cm. 1 cm kan. 1 cm macam ni je lah. Betul-betul dekat dia punya point tu. Tu situ saja. Alright. Lepas tu dia memang macam apa ni lah kan. Lepas tu 6 kan. Ini 6 titik yang 1 cm ni. Macam tu. Macam tu dia kecil je lah. So jadi ini agak risky lah sebenarnya bila awak buat kecil kan. Tapi sebab kita pakai graph paper, so 45 degree tu dia boleh bantu awak jugalah sebenarnya. Okay, itu dia. Mana tadi? Ni sini. Okay, so kecil sangat lah pula. Okay, so nampak kat sini kita sebenarnya kalau ni dah kecil lah. Sepatutnya dia besar. Okay, tapi still boleh sebabnya ni titik ini ada titik B slidernya ke sini. Tapi dia kebetulan dibolehkan sebabnya sini ada titik A, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah O. Kecil sangat. So ini adalah arah dia. Kenapa boleh? Sebabnya kebetulan sini adalah 45 degree. So kalau 45 degree kalau nak tarik senang lah pun. Ini pun ada 45 kan, bucu ke bucu 45. Senang. Yang ni pun dia punya slider pun straight je. So kalau ini tak ada masalah dari segi ketepatan lah. So tengok SOP. Dia ni dah space diagram dah lukis, create scale dah. Now you lukis velocity. Okay, nak lukis velocity kena find V. Okay, ni arah dah ada arah clockwise. So bila arah clockwise, arah yang ini pun macam ni lah. Gitu. So ni adalah V OA. Omega ni adalah 500 RPM. Okay. Slider dia gerak macam ni. Yang ni crank OA ni dia gerak clockwise. Alright. So next
Semua senang je sebenarnya. Yang penting awak ikut SOP. Okay, now find V. Find V. Okay, so macam mana nak cari V? Cari kena adalah satu nilai V. So V kat sini adalah VOA lah. OA. Macam mana nak cari VOA? Dia bagi given and OA equal 500 RPM. Okay, so nak cari VOA. So macam mana nak cari? Okay, VOA. Tengok balik formula hari tu. Okay, formula hari tu V equal to R pi n over 60. To R ataupun dn over 60. Okay, to R pi n over 60. R ni R mana? ROA lah. Okay, ROA adalah equal to 2O darab OA pi n over 60. Masukkan nilai tu. Panjang OA berapa? OA ambil yang mana? Jangan ambil yang lain-lain. Ambil yang sebenar. OA kita adalah 100 mm. Tukar kepada meter, dia jadi 0.1 darab pi. Darab n kita adalah 500 over 60. Berapa jawapan dia? Okay, so kira you akan dapat 5.24 meter per second. Alright, betul Kira. Okay, 2 darab 1 darab 236 236. So 5.24 pada lah. 3624. Alright, patutnya tinggalkan dalam ni lah. Tapi ini pun nanti nak tukar, nak ukur dalam ikut pembaris awak pun tak nampak juga. Alright, so V dah dapat. Kalau blur tengok Shopee. Okay, Shopee create scale. Create scale. Nak lukis create scale. Saya nak create scale. Sama, pundahkan dia 5 lah, 5 cm. Ni senang lah, 5 cm, 5 ni clearly lah, nampak lah 5 cm. Untuk 5 cm kita nak buat dia berapa? Ni mungkin kita boleh samakan dia dengan 10 cm. Nampak besar sikit, betul tak? Kita tak boleh buat 5, nanti kecil. 5 cm kita jadikan dia 10 cm. Therefore 1 cm berapa? Kira. So 5 bagi 10 lah kan, 0.5 cm. Jangan confuse 0.5 cm sama dengan 1 cm. Jangan confuse. Apa ni cm pula? Salah, tengok, bukan cm. Allah Akbar. Meter per second. 5.24 meter per second ikut, kita jadikan dia 10 cm. So bila kita tukar kepada 1 cm, ni lah dapatlah nisbahnya tu. Alright, so ni dia punya nisbahnya. Lukis lah kat sini. Okay, which is untuk basic triangle 1 cm equal to 0.5 meter per second. Tu dia. Okay, so now ini abaikan, tutup ni. Tengok dah, macam ada ini dengan ni saja dah untuk resipi dah. Jangan fikir lain. Alright, okay, dah tu. Lukis lah, macam nak lukis. Tukarlah magnitude ni dulu kepada cm. Okay, tukar dia kepada cm. 5.24 mm per second. Tukar kepada cm jadi apa? 5.24 bagi dengan 0.5. So dia jadi 10.48 cm. So sekarang ni, okay, kita ada dua link OA, AB, and then ada satu slider B. Okay, OA kita ada direction and kita ada magnitude. Magnitude dia berapa? Magnitude dia adalah 10.48 cm. Dah apa lagi? Lukis lah. Lukis. Okay, macam mana nak lukis? Pindahkan dulu magnitude ni pindah ke sini. Yang ni 45, so yang ni pun 45 lah. Sebab dia perpendicular. Arah ni pindah ke sini. 45 degree. Tarik aja. Mana nak? Mana-mana. Kat mana? Sini ke belah sini? Okay, belah kanan ke belah kiri? Nak tahu belah kanan ke belah kiri, kita tengok dia punya tips tadi saya kasih. Anak panah ni. Anak panah dia macam gitu. So, drawing memang ke sana. Drawingnya akan pergi ke sana. Okay, daripada sini akan pergi ke sana. Macam tu Kalau macam ni, drawing sini akan pergi ke sana. Kalau clockwise. Alright. So jadinya better kita mulakan dekat sebelah kiri lah. Kalau tak nanti awak kena padam. Alright. Maksudnya nak panah ni pindah macam ni. Okay. Lukis. Lukis je lah. Bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Ini kita tak payah tarik lah sebab dia 45. So katakanlah ini adalah titik A. Dah, titik A. Magnitude dia berapa? Magnitude dia tadi berapa? 10.48. Dekat dengan 10.5 lah. Dekat dengan 10.5. Ni susah sikit kalau macam ni kan. Kita nak buat 48 macam mana kan. Buatlah. Asalkan janganlah sentuh 10.5. Dah situ. Okay, dah tak cukup. Dah sambung balik lah benda ni. Bucu ke bucu. Okay, awak jangan main tarik je. Masih tepat. Kalau tak jawapan awak nanti tak tepat lah. Gitu. Okay, dah. Okay, dah nampak kan? Alright. So
So ni A, yang ini apa? Ni apa tadi? Tengok salah. Ini A ke O? Fixed point. O lah. O. Ini yang A. OA. Yang ni fixed point. Sini adalah A. Tengok dah termakan kat sini. So kat mana kita nak lukis acceleration diagram nanti? So nanti kat sini bertinggal, tak ada masalah. Tapi besar tu penting sebabnya dia accurate. OA direction. Okay, direction. Fixed point. Nak panah dia keluar. Ni dia pindah sini. Alright. So ni dah settle. OA dah settle. Tinggal lagi AB dengan slider. Saya suka lukis slider. Slider senang. Straight, tarik je dekat fixed point. Ni fixed point kita kan. Tarik je. Slider dia sebenarnya tarik ke kanan, ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Tapi kita ada satu tips yang tekan drawing tu akan pergi ke belah kanan. So macam tu lah. Sebenarnya kita pun tak tahu titik B ni kat mana kan sebenarnya kan. So kita tarik je lah. So intersection tu adalah dia punya jawapan dia lah. Tarik belah sana, tarik belah sini. Alright. So slider dah lukis, OA dah lukis. Now kita nak cari titik B. OA dah ada, link OA memang dah ada magnitude and direction. Slider ini hanya tahu dia punya direction sahaja. Magnitude untuk slider tak tahu. Macam mana nak cari magnitude slider? Kita kena dapatkan titik B, barulah kita dapat magnitude untuk slider. Direction kita dah tahu dia parallel dengan dia punya motion. Alright, now kita drag AB pula. AB senang lah, ya Allah. AB ni titik ni straight ajalah 90. Susah ke senang? 90. Tu tak payahlah tarik lah sebab awak pakai graph paper kan. Ni dah ada grid dia, tarik je lah 90 degree. Perpendicular lah ni macam ni. So ni macam ni. Alright, so dah siap lah. Inilah dia punya titik B nya. Okay, done. Kes arahnya fixed point keluar. So yang ini adalah V O A, yang ini adalah V O B. Okay, satu saya salah sebenarnya. Dia yang kat sini dia tak ada link. Dia tak ada link dia sebenarnya bukan VOB lah, sebab dia tak ada link pun. Dia hanya slider je gerak kat sini. Tapi tak apalah. Kat sini biasanya dia tak tanya VOB berapa sebab tak ada link. Kita kat sini dia biasa tanya laju titik B sebab piston tu yang gerak kan. Piston tu gerak ini salah, tapi tak apalah, abaikan. Okay, so arah yang ni pula. Okay, faham maksud saya? Ke sana. Nak ke sana pun boleh, tak ada masalah. Arah ni kita boleh ignore je lah. Sini adalah VAB. So yang biasa link sahajalah yang ada velocity. Kalau OB ni dia tak ada link. Ni sebenarnya tak ada ni. Yang dua ni pun dah cukup lah sebenarnya. Velocity dekat point B yang sebetulnya lah. Okay, next. Apa lagi? Tengok dah kan? Dah, semua dah. Jawab dah soalan. Okay, so soalan ni nak apa? Soalannya find velocity of piston B and the angular velocity of link AB. Okay, so soalan ni dia nak cari find velocity VB piston and angular velocity of AB. Dua tu cari. So macam mana nak cari VB from velocity diagram VB ni adalah point. So saya cakap tadi kalau nak cari laju point, dia mesti ukur dari point ke fixed point. Kalau point yang kita ukur dari point yang kita nak ke fixed point. Okay, berapa ni? 73 bukan 7.3. Okay, from velocity diagram jarak OB adalah 7.3 cm. Therefore equal to macam nak equal macam mana? Scale. Okay, 7.3 cm, 1 cm equal to 0.5 meter per second. So kalau 7.3 cm berapa meter per second? Macam mana? Okay, 7.3 darab 0.5 lah. Okay, 3.65 meter per second. Okay, dah dapat VB. Now cari omega AB. Kita nak cari omega AB. Okay, kita kena cari, kita tahu VAB equal to AB darabkan dengan omega AB. So macam mana AB? AB ni apa? AB ni jarak je lah. Radius. So radius of AB berapa? Kalau ikut buku awak tu kat sini adalah 300 mm. Di sini adalah OA ni adalah panjang dia daripada sini ke sini adalah 100 mm. Macam tu. Panjang OA ni kita silap ni 300 mm lah AB. Alright, omega AB. So nak cari, kita kena cari VAB dulu. Macam mana nak cari VAB? AB tu adalah link. So untuk link awak just ukur saja panjang AB. Lebih kurang lah 7.4. Alright, 7.4. Okay, from velocity diagram jarak AB equal to 7.4 cm. Therefore 7.4 darab 0.5 lah. 7.4
37 meter per second. Okey, ni therefore ni VB. Ini therefore VAB 37 meter per second. So 37 equal AB adalah tadi berapa? 100 kan? 0.1 darab omega AB. So omega AB equal ini pindah sini. Bagikan dengan 0.1. 37 lah. 37 radian per second. Alright.